Alright, jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berbincang pada malam ini tentang satu soalan yang sebenarnya sangat-sangat menarik, iaitu adakah teori evolusi itu fakta, realiti dan haqiqah, iaitu hakikat. Dan ini adalah satu soalan yang sangat-sangat menarik sebenarnya. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada penganjur, kepada ahli panel kerana sudilah untuk kita berbincang. Sebenarnya ini sangat-sangat short notice, tapi insyaAllah kita dapat manfaat yang sangat baik daripada perbincangan ini. Kita mulakan dengan satu klaim bahawa saya suka sains. Okey, tapi saya dapati bahawa murid Malaysia ni semakin ramai meninggalkan sains. Kalau sebelum ini pada tahun 2020 19% pilih aliran sains. Sekarang tahun ni, tahun 2023 hanya 15% saja yang ambil pilihan sains. Jadi dia sangat-sangat menakutkan masa depan Malaysia ini. Macam mana? Jadi apa yang saya buat adalah saya buat konten sains selama 6 tahun untuk suruh generasi baru untuk sukakan sains. Jadi saya banyak buat cerita konten-konten tentang sains, sama jugalah dengan Zamir dan banyak content creator yang lain untuk mengatasi masalah anak muda semakin tinggalkan sains. Tapi antara banyak-banyak topik, sebenarnya topik teori evolusi adalah topik yang sebenarnya paling awkward untuk dipersembahkan. Saya belum sentuh sampai sekarang. Tapi kita dapat lihat bahawa isu evolusi ni dia semakin naik di dalam dunia Islam. Terutama sekali kita sebut particularly Malaysia lah. Sebab sekarang ni kita dapati bahawa ramai saintis biologi dalam kalangan orang Islam, saintis biologi Muslim. Dekat UK tu saya memang tahap Syekh lah, orang panggil dia Syekh. Tapi dia adalah molecular biologist, dan apa yang dia buat sebenarnya adalah dia memang menggunakan teori evolusi dalam kajian dia. Dan ahli biologi memang sekarang ni tak boleh nak lari daripada menggunakan teori evolusi, nak cipta produk, nak cipta vaksin, nak cipta ubat, nak terangkan data-data biologi malah untuk buat ramalan. Teori evolusi digunakan dalam topik genetik, kajian penuaan penyakit berjangkit, nutrisi, keguguran, kanser, epidemiologi, penyakit mental. Jadi ia adalah satu paradigma yang nampaknya kalau kamu nak menjadi ahli biologi, maka kamu tak boleh lari, kamu memang kena guna. Jadi adakah kita nak suruh maksudnya masyarakat Malaysia untuk no, jangan jadi ahli biologi, jangan belajar biologi. Tapi daripada pihak ahli biologi pula, apa yang mereka nampak adalah mereka nampak bahawa teori evolusi ini sebenarnya digunakan dengan sangat meluas dalam biologi. Jadi kalau kita tak perkenalkan pada masyarakat, kita akan jadi bangsa mundur yang tolak fakta. Jadi ini adalah concern mereka pula. Kalau kita tak bagi masyarakat jelas, kalau masyarakat kita dengar evolusi macam no, evolusi diorang lari jauh-jauh, maka kita akan dapati masalah tak ada dalam kalangan masyarakat kita yang nak jadi biologis, yang nak cipta ubat dan sebagainya. Dan ini satu concern jugalah sebab adik saya boleh kata dalam bidang biologi lah, mungkin boleh kata saintis biologi juga. Ataupun paling kurang pengamal biologi lah. Jadi dia adalah satu concern family juga sebenarnya. Tapi sekarang kita bawa kepada poin utama ataupun persoalan pokok. Okey, kalau betul teori biologi itu adalah teori evolusi itu adalah sangat-sangat berguna dan mungkin kita tak boleh nak lari daripada menggunakannya, nak buat produk dan sebagainya. Soalan, adakah ia benar? Adakah ia realiti? Adakah ia hakikat? Dengan kata berguna itu maksudnya adalah teori tersebut mampu menerangkan data. Dia mampu membuat generalisasi pengumuman data tersebut. Dia bagi satu maksim, dia bagi macam satu kenyataan, satu law. Dia mampu menerangkan jumlah data yang sangat banyak. Malah dia mampu untuk buat ramalan. Maka ia benar. Kalau kita fikir, mungkin daripada dululah kita fikir, sains ni sangat-sangat berguna. Kita cipta roket kan, kita buat itu teknologi yang sangat-sangat hebat dibuat dengan sains, maka sains adalah benar. Okey, untuk itu sebenarnya kita lari sekejap daripada teori evolusi. Kalau kita nak sebut pasal kegunaan teori saintifik ni,
Apa kata kita pergi kepada teori yang paling berguna dalam sejarah sains? Apa teori yang paling berguna? Jauh daripada teori evolusi. Sebenarnya teori yang paling berguna dalam sejarah sains adalah teori mekanik Newton. Ada yang kata teori kuantum. Tapi bagi saya teori mekanik Newton ni dia lebih berguna lah. Kita tengok kenapa. Dan kenapa kita pilih fizik adalah fizik ni dia mungkin Zamir akan Dr. Zamir akan setujulah dengan saya kot, walaupun nanti buat musuh dengan geng-geng biologi. Fizik lebih fundamental daripada biologi. So maksudnya kalau kamu kaji fizik ni, kamu macam lebih rapat dengan realiti alam. Fizik ni dia lebih rapat dengan matematik. Biologi tu kalau kita tengok dia atas sekali di bawah chemistry. Orang biologi tak sukalah dengar ni macam korang merendahkan pengetahuan punya bidang. Tapi nak buat macam mana, itu adalah lebih kurangnya tanggapan the triangle of science. Teori mekanik Newton ni, ya Allah, tuan-tuan, puan-puan sekalian, dia sangat power. Dia antara lain dia boleh buat ramalan beratus-ratus tahun dengan sangat tepat. Contoh kita tengok kat situ komet Halley. Dengan menggunakan mekanik Newton, Halley ni komet tu sebenarnya orang dah jumpa lama dah, beribu-ribu tahun dah. Tapi kenapa nama dia komet Halley? Sebab dia boleh ramal. Dia boleh ramal bila dia akan datang balik, dan ramalan itu sangat-sangat tepat. Antara dia memang menggunakan teori mekanik Newton. Dan sebenarnya dalam semua kehidupan kita daripada dulu sampai sekarang, kita belajar fizik ataupun kita belajar sains di sekolah, kita bawa kereta, kita gunakan teori mekanik Newton, teori pergerakan Newton. Kita kira pergerakan kereta, berapa daya dan sebagainya. Kita boleh datangkan masa yang tepat bila kita akan sampai. Kalau korang guna Waze itu adalah antara lain dia menggunakan mekanik Newton jugalah. Dia sangat-sangat tepat. Kalau korang sepak bola, korang main golf, korang kira daya yang korang kenakan kepada bola, korang boleh tahu bola itu akan pergi sejauh mana. Korang kira pula angin yang merentang bola, korang pun boleh tahu bola itu akan pergi sejauh mana. Sangat hebat, sangat berguna dan sangat tepat. Dan kisahnya adalah pada tahun 1800 macam tu, sebelum akhir abad ke-19, fizik ni sebenarnya telah pun dianggap tamat. Kita dah jumpa semua dah. Kita telah mencapai kebenaran dah. Sebab semua alam ini kita panggil sebagai alam mekanistik. Semua alam ni kita boleh terangkan menggunakan teori mekanik Newton dah. Kita dah capai dah kebenaran realiti alam semesta. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah nak tunjuk bahawa manusia ni, bila dia orang sombong, manusia akan digoncang dengan sangat-sangat hebat. Ketika mana manusia anggap bahawa mereka telah mencapai hakikat realiti alam, apa yang berlaku? Setelahnya berlaku revolusi kuantum dan revolusi relativiti Einstein. Dan kedua-dua revolusi ini yang masih tak dapat nak digabungkan, dikahwinkan sampai sekarang, dia menunggang terbalikkan keseluruhan yang kita pernah faham tentang alam kita. Antara lain quantum mechanics ni kata bahawa dekat dunia atom tu, rupa-rupanya alam atom ini adalah uncertainty principle. Dia satu atom boleh berada di dua tempat pada satu masa. Kita tak boleh nak tahu momentum dan position dengan tepat. Dia kalau salah mungkin Dr. Zamir boleh betulkan nanti. Dan kalau relativistik pula, kalau kita pergi ke kelajuan yang sangat-sangat laju, kelajuan cahaya yang didapati pada objek-objek angkasa, Newton dah tak boleh nak terangkan apa yang berlaku. Kita perlukan relativistik mekanik, kita perlukan teori relativity Einstein. Jadi teori yang sebelum ni sangat-sangat berguna yang kita anggap inilah realiti alam, sekarang telah salah pada skala kuantum yang fundamental dan pada skala relativity. Malah sebenarnya kan kalau kita baca pasal sejarah sains, rupa-rupanya by default ada banyak teori sains yang ternyata salah dan ataupun digantikan. Ada banyak kat situ phlogiston. Antara yang mungkin paling prolific kat sini adalah static universe. Jadi Einstein dan saintis-saintis sebelumnya juga percaya bahawa alam semesta ni adalah statik. Dia selama-lamanya. Dia tak ada
permulaan sebelum ditemui kemudian diperkenalkan teori Big Bang oleh George Lemaitre. Yang Big Bang tu sebenarnya kenapa namanya Big Bang? Big Bang tu sebenarnya macam nak menghina, macam apa benda teori Big Bang ni. Tapi rupa-rupanya nama tu melekat dan itu adalah teori yang diterima sebagai teori kosmologi sekarang ini. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya sains ada masalah besar. Masalah terbesar sains adalah problem of induction. Problem of induction ni macam mana? Kita pergi dekat kolam, kita buat pengiraan berapa swan yang kita guna, berapa banyak yang warnanya putih. Kita jumpa 100 swan dan semuanya warna putih. Jadi kita buat kesimpulan bahawa semua swan berwarna putih. Tapi lepas tu kita pergi ke Australia, kita pergi jauh, tiba-tiba kita nampak swan warna hitam. Jadi kita punya kesimpulan kita tadi runtuh bila ada satu data yang meruntuhkan kita punya kesimpulan dapatan berdasarkan induksi. Dan sebenarnya kan tak ada sebab kenapa data-data seterusnya kena mesti mengikuti data-data sebelumnya. Kisahnya macam ayam. Ada seekor ayam ni pukul 7 pagi dia akan dapat makanan. Pukul 7 pagi esok dapat makanan, 7 pagi esok dapat makanan. Lepas tu dia berfikir, okey, selama-lamanya sampai bila-bila pukul 7 pagi aku akan dapat makanan sebab data-data sebelum ini semua kata pukul 7 pagi aku dapat makanan. Hari esok tu dia kena sembelih. Dia dah gemuk dah. Dia kena sembelih. So sains boleh jadi macam tu. Malah mungkin data-data yang akan datang akan mengubah radikal apa yang kita faham tentang data sebelumnya. Kalau kita buat data, kita tengok data, kita buat graf, oh ini data linear. Kita kata okey, jadi dia punya perhubungan dia adalah perhubungan linear. Kita tengok, kita dapatkan data lagi, tiba-tiba rupanya perhubungan dia berubah. Ini dah bukan lagi linear dah. Ini dah jadi cyclical. Dan satu lagi masalah terbesar sains adalah underdetermination. Di mana satu set data boleh ada banyak cara untuk kita baca. Dan cara-cara ni dia sentiasa akan ada competing teori untuk satu data. Untuk setiap X tu ada beberapa cara kita boleh baca pattern dia sebenarnya. Dan ini adalah masalah fundamental science, underdetermination. Malah menurut Karl Popper ni adalah salah seorang ahli falsafah sains yang paling terkenal, yang paling hebat. Sebenarnya teori sains adalah untuk dibuktikan salah, bukan untuk dibuktikan betul. Menurut falsafah dia falsification. Dia kata kat situ, scientific theories can never be proven. On the other hand, the theory can be refuted. Kita tak akan boleh membuktikan teori sains itu sebagai betul. Kita hanya boleh membuktikannya sebagai salah. Kenapa dia buat macam ni? Antara lain adalah Karl Popper nak membezakan antara sains dengan pseudosains. Kalau kita datangkan satu teori dan kita kata bahawa teori kita ni tak akan salah selama-lamanya, maka itu bukan sains, itu adalah pseudosains. Kalau kita kata teori aku betul dan confirm, tak ada apa-apa lagi kajian yang boleh buktikannya salah, maka itu bukan sains, itu adalah pseudosains. Thomas Kuhn, salah seorang lagi ahli falsafah sains, dia kata sains adalah siri-siri paradigm shift. Paradigm shift kan yang kita pernah dengar tu, yang kita tengok video YouTube selalu dalam camp-camp tarbiyah, tak apa. So bila paradigm shift dia dapat daripada Thomas Kuhn lah. Bila satu paradigma sains dah tak mampu lagi nak terangkan data, maka akan datang paradigma baru. Jadi ada satu teori ni yang diguna pakai, tapi makin lama makin banyak masalah. Dia tak dapat nak menerangkan satu masalah. Jadi dia ditampung. Dia letakkan bandage. Dia berdarah, kita ubat dia. Lama-lama apa yang akan dibuat adalah saintis akan berubah, akan beralih pergi kepada totally new paradigm. Maka kesimpulannya untuk bahagian ini adalah scientific realism ini semakin ditinggalkan. Kalau kita kata sains sememangnya menerangkan hakikat realiti alam,
maka ia diganti dengan apa yang kita panggil sebagai scientific instrumentalism, iaitu satu tanggapan bahawa teori sains adalah setakat berguna, tak semestinya ia benar. Okey, satu soalan, kalau teori Newton, mekanik Newton ni memang salah digantikan dengan kuantum dan relativity, kenapa kita masih guna? Kenapa kita masih guna? Sebab ia berguna untuk semua pengiraan general yang lain selain daripada pengiraan pada skala kuantum dan pengiraan pada skala kosmos, skala kosmik. Teori Newton masih sangat-sangat tepat dan ia masih berguna. Okey, sekarang kita balik pada kenyataan ini. Teori evolusi digunakan dengan sangat meluas dalam biologi. Kalau kita tak perkenalkan pada masyarakat, kita akan jadi bangsa mundur yang tolak fakta. Saya boleh faham ya, kalau mereka yang nak memperkenalkan maksudnya teori evolusi ni kepada masyarakat dalam mereka yang dalam bidang, diorang kata macam ni. Kalau diorang kata teori evolusi adalah satu working scientific model sekarang ni, ia berguna untuk terangkan data, ia berguna untuk cipta inovasi, tapi ia tak semestinya benar. Dan tugas saintis adalah membuktikan teori ini salah, falsification. Kalau ada teori yang lebih baik dan berguna lepas ini, kami tukarlah. Kan kita orang tukarlah, tak ada masalah. Kalau ini adalah naratifnya, saya faham, saya boleh empati dan simpati. Tapi bila kita sebut tentang satu teori yang bernama teori evolusi, penceritaannya biasanya dipersembahkan macam ini. Inilah kisah sebenar genesis manusia. Amatlah sukar untuk manusia menerima hakikah bahawa jutaan tahun lalu mereka berevolusi daripada nenek moyang chimpanzee. Inilah fakta sejarah kehidupan muka bumi. It's a matter of fact that we share common ancestor with modern chimps. Jadi nilai epistemologi klaim pencerita teori evolusi ni dia berubah daripada working scientific model kepada fakta, hakikat, realiti sejarah. Sebab sejarah tu cuma ada satu. Jadi kalau kita cerita pasal sejarah, kita mesti akan cerita set of facts, fakta-fakta. Nilai epistemologinya berubah. Jadi ini soalan jujur yang pertama. Apa nilai utiliti penceritaan kisah sejarah evolusi genesis manusia? Kalau kita cerita pasal teori evolusi, kita mesti kena cerita pasal versi genesis manusia menurut teori evolusi naturalistik materialistik ni, apa guna dia? Adakah kepercayaan saintis kepada asal usulnya yang dikatakan berkongsi leluhur yang sama dengan beruk moden akan ubah keputusan eksperimen dan lahirkan teknologi baru? Kalau korang tak percaya bahawa kita berkongsi leluhur yang sama, eksperimen kamu salah dan kita tak boleh cipta teknologi baru. Adakah ini nilai utility dia? Kalau penulisan kisah origin of life terutama manusia ini adalah job scope saintis biologi, soalan dia kenapa sejarawan bukan saintis? Dan kalau tak ada nilai utility, bukan nilai utility teori evolusi, nilai utility kisah genesis manusia. Jadi apa kemajuan saintifik penceritaan macam ni? Okey, katakan itu soalan jujur lah. Katakan kita boleh kata kerja apa yang pengkaji-pengkaji origin of life ni adalah kerja saintifik. Tak apa, okey. Soalan seterusnya adalah kita buka pada side topik sikit, Bukalism. Iaitu di mana kita rasanya satu pegangan lah saintis-saintis, terutama sekali saintis-saintis lokal lah, iaitu kita tak nak paksakan tafsiran sains ke atas Quran kerana sains akan sentiasa berubah-ubah. Jadi maksudnya kebiasaannya geng-geng saintis ni akan tolak Bukalism. Bukalism ni kata kalau kita ada teori saintifik, kita kena sesuaikan dengan Quran. Jadi kita akan tolak. Ya, saya pun setuju, saya pun tolak. Jadi maksudnya masalahnya adalah sains akan sentiasa berubah-ubah. Ni sekejap. Okey, jadi kalau begitu, adakah tafsiran teori evolusi tentang sejarah kehidupan boleh berubah-ubah dan salah? Kalau ya, teori evolusi ni sains dia boleh berubah-ubah dan dia boleh salah, maka hilanglah force daya penceritaan sejarah evolusi manusia sebagai satu fakta sejarah. Ia cumalah an interpretation to be under continuous revision.
Dan kalau ya, maksudnya mereka yang menceritakan teori evolusi ni dan mereka berpandangan bahawa sains memang berubah-ubah. Adakah caveat ini diterangkan dalam penulisan buku popular pasal evolusi? Maksudnya dekat awal-awal tu dia kata ini adalah dapatan terkini berdasarkan a working scientific model. Mungkin berubah, is under continuous revision. Okey, mungkin kalau letak benda tu agak bagus, tapi dia mungkin boleh ganggu sales buku lah. Maksudnya baca macam belum pasti ke benda aku baca ni? Jadi dia mungkin boleh ganggu sedikit sales buku. Kalau tak, maksudnya teori evolusi ni memang dia adalah sejarah kehidupan, dia tak boleh berubah-ubah, dia adalah first principle. Kita kata dia takkan salah. Maka ini bukan lagi sains, ini adalah pseudoscience. Dan adakah saintis evolutionist aplikasikan falsification dalam penceritaan teori evolusi? Kita kata kisah manusia berkongsi leluhur ini dengan beruk adalah berdasarkan teori evolusi Darwin. Teori sains sebenarnya adalah untuk dibuktikan salah. Bermakna kami saintis sebenarnya perlu membuktikan teori ini sebagai salah. Bukan sebaliknya, bukan kita orang nak buktikan teori ni betul, kita orang kena buktikan teori ni sebagai salah. Falsification. Dan sikit lagi nak habis. Dan ini bukan ini sebenarnya panjang lah. Mungkin sahabat saya Amirul Ashraf Fazil akan ceritakan dengan lebih lanjut tentang beberapa masalah metafizik. Tapi saya masukkan juga sebab andaian terbesar teori evolusi ini adalah naturalism, di mana teori ini mesti berdasarkan methodological naturalism. Ini mungkin kita akan terang, tak tahu sempat ke tak. Tapi lebih kurangnya, teori ini mesti hanya guna pakai aspek alam semula jadi material semata-mata untuk terangkan alam. Malaikat, jin, mukjizat, Tuhan, agensi pencipta, semua ini automatik dan by principle kami kena tolak. Jadi soalan, apakah bukti naturalism ini benar? Jadi untuk maksudnya penceritaan bahawa manusia ini hanya berlaku berdasarkan naturalism semata-mata, kenapa ia mesti benar? Dan akal rasional, saya lah, setakat ni saya belum bawa masalah maksudnya Adam ke apa ke tak. Tapi berdasarkan akal rasional, kita kena tolak kisah Genesis manusia menurut teori evolusi. Sebab apa? Sebab dia reductio ad absurdum. Kalau teori evolusi ni benar, maka ia salah. Dia self-refute. Kalau teori evolusi dengan andaian naturalism itu benar, maka manusia berevolusi secara rawak, tanpa makna, tanpa tujuan, tanpa kebenaran. Akal manusia berevolusi secara rawak, tanpa makna, tanpa tujuan, tanpa kebenaran. Akal manusia kemudian mendatangkan teori evolusi. Jadi automatik kita tak boleh percaya teori evolusi. Maka teori evolusi tak benar sebab manusia tu sendiri datang daripada something random, unguided, tak ada makna apa-apa. Jadi apa yang manusia fikir automatik akan menjadi, tak boleh dipertanggungjawabkan ke atas kebenaran. Ataupun kalau boleh kena tunjukkan macam mana. Dan dia akan membawa kepada masalah yang saya baca dalam buku yang popular ni lah, Yuval Noah Harari, Sapiens. Di mana buku fakta sejarah saya adalah fiction. Kalau kita baca buku ini, dia bermula dengan macam first principle lah. Tak boleh dinafikan bahawa manusia berevolusi. Dia tolak Tuhan dan dia adalah semata-mata pure materialism. Kemudian dia kata, agama, duit, kerajaan, syarikat, masyarakat, Tuhan, semua adalah fiction, rekaan otak manusia. Ini memang dia kata. Ini memang dia punya thesis dia. Soalan, kalau macam tu, buku kamu ni fiction tak? Kalau buku kamu fiction, maksudnya boleh tak percaya buku kamu ni? Apa yang kamu tulis ni fiction common imagination tak? Kalau macam tu, kita letaklah sama dengan buku One Punch Man dekat belah MPH tu kan. Maksudnya dia self-refuting. Dan macam mana kita nak keluar daripada masalah ini kalau kamu berpegang kepada naturalism dan materialism semata-mata? Sebenarnya ada bonus sikit. Tak apalah, kita ceritalah. Okay.
Dan saya nak tanyalah sama adakah penceritaan teori evolusi ni yang cuba nak dibawa dah tak relevan, dah outdated dah sebenarnya. Kita tengok saintis-saintis, kita tengok saintis-saintis sekarang ini dah tak tahu mana lelaki, mana perempuan. Masyarakat politik maksudnya mendesak mereka untuk mengiktiraf bahawa lelaki boleh jadi pregnant, lelaki boleh menjadi mengandung. Jadi kalau macam tu runtuhlah keseluruhan fakulti biologi, runtuhlah keseluruhan fakulti evolusi, dan adakah kita boleh maksudnya aplikasikan mungkin critical historical method kita tengok pada sejarah dan kita pandang dia punya konteks dia. Oh, masyarakat yang mendatangkan teori evolusi ni dulu sebenarnya adalah masyarakat yang nak menolak Tuhan. Jadi disebabkan desakan masyarakat sebagainya, naiknya atheism, maka ia menjadi satu naratif yang agak besar. Ini bonus lah, ini macam side note. Jadi itulah sedikit sebanyak kesimpulan dia adalah kalau kita ambil pendekatan bahawa memang teori evolusi ni diajar dan ia berguna, tapi ia tak membawa kepada isbat, dia tak membawa kepada penetapan bahawa ia benar, ia hakikat dan sebagainya, ia cuma berguna dan dah pasti, hampir pasti ia akan digantikan. Kalau dia dah digantikan, kita ambil model yang lebih berguna, itu tak ada masalah sangat bagi saya. Tapi kalau ada penetapan isbat, ia adalah fakta, ia realiti, ia hakikat, maka itu mungkin kita boleh persoalkan.